ada tu lah. Ada juga cik macam tu. Weh, tengok ni abah memang. Alamak, tak. Abah sangat ikhlas. Kenapa pedang kat situ sebelah? Abah nak punya lah. Ada tanya. Abah boleh. Oh, ha, dia sana. Oh, Let's go at sekolah. dekat mana lo? Halo, halo, halo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أغرشنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada malam ini untuk kita meneruskan siri kuliah COVID-19 kita. Pada malam ni kita menyambung kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي متعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 asman, man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sambungan kita pada malam ini berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada malam ini tentang peperangan Badar yang kita dah cerita semalam, muqaddimah peperangan Badar. Jadi kita dah cerita tentera Islam seramai 313, manakala tentera kafir seramai 950 orang. Dan tentera kafir ni dari berapa ekor kuda? 100 mi'atu farasin, ya, 100 ekor kuda, wa sab'u mi'ati ba'irin, dan 700 ekor unta. Manakala tentera Islam yang seramai 313, 200 lebih di kalangan Al-Ansar dan bakinya di kalangan Al-Muhajirin. Kenderaan yang mereka naiki ialah Al-Farasan, 2 ekor kuda, wa sab'una ba'iran, dan 70 ekor unta. Dia beza. Orang kata beza sangat antara dua kekuatan. Sebab apa? Kita dah cerita. Sebab tujuan Nabi SAW keluar ke Badar ini bukan nak berperang, tapi tujuan Nabi untuk menghalang peniaga-peniaga Makkah ataupun nak rampas peniaga-peniaga yang diketuai oleh Abu Sufyan yang dalam perjalanan pulang minas Syam, daripada Syam ke Makkah. Manakala orang Quraisy, kita dah cerita, yang diorang memang bersemangat gila, memang nak berperang, nak bunuh Nabi SAW, dendam kesumat yang dah lama, 13 tahun diorang berdendam dengan Nabi SAW. Lebih-lebih lagi diorang dapat maklumat yang disampaikan oleh seorang mangkuk ayun yang bernama Damdam bin Amr, yang menjadi pelakon terbaik yang Abu Sufyan suruh dia pergi ke Mekah bagi tahu keadaan peniaga-peniaga daripada Syam. Abu Damdam ni pun dia dia hiris muka dia dengan pisau, dia koyak baju dia, lepas tu dia merangkak-rangkak masuk ke Mekah. Konon-konon rombongan Abu Sufyan dah kena serang, padahal tak kena serang je pun, tak kena serang lagi. Kemudian kita cerita bagaimana Rasulullah SAW minta pendapat para sahabat Nabi kan. Macam nak teruskan ke tidak ke, macam mana. Jadi Al-Miqdad bin Al-Aswad di kalangan orang Al-Muhajirin kata, ya Rasulullah, kalau kau pergi ke Barqil Ghimad sekalipun, itulah perjalanan yang 5 hari lagi sampai ke Yaman, mana ke arah selatan Madinah, ke belakang sana jauh Barqil Ghimad, kami akan pergi ya Rasulullah. Itu kata Al-Miqdad bin Al-Aswad. Manakala Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, ketua di kalangan Al-Aus, mengatakan, ya Rasulullah, kami bukan sekadar Barqil Ghimad. Kalau engkau ajak kami merentasi lautan sekalipun, la khudnahu ma'ak, kami akan merentasi lautan bersama kamu ya Rasulullah. Masa itulah Nabi pun seronok gembira, sebab para sahabat semua yakin ataupun akan istiqamah bersama Nabi SAW. Maka dan di akhir cerita semalam Nabi kata, abshiru, bergembiralah wahai para sahabat semua, wallahi, demi Allah, lakaanni, seakan-akan, anzuru ila masari'il qaumi, aku telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala di manakah keadaan tempat-tempat mayat-mayat bergelimpangan di kalangan tentera-tentera Quraisy telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alright, sambung kita malam ni. Dia kata dekat sini, maka Nabi dan para sahabat meneruskan perjalanan hatta wasalu wadi Badrin, fanadalu udwatahu al-quswa anil madinati fi ardi sahlatin layinatin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meneruskan perjalanan sampai ke Badar. Sampai ke Badar, Nabi pilih satu lokasi. Okey, nanti kita tengok bagaimana gambarannya, nanti anda tunjuk. Okeylah, tak apa, biar dulu. Amma jaisyul muslimin, tentera Islam, fa innahu lamma qaraba Badran, ketika mereka hampir
ke Badar, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib wa Zubair bin Al-Awwam liya'rifa al-akhbara. Maka Nabi mengarahkan dua orang sahabat, Ali bin Abi Talib dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Ali bin Abi Talib menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat anak Al-Hasan wal Husain. Manakala Az-Zubair bin Al-Awwam menantu kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang berkahwin dengan Asma binti Abi Bakrin, yang Allah Taala kurniakan anak yang hebat yang bernama Mus'ab bin Zubair, Abdullah bin Az-Zubair dan lain-lain lagi. Okey. Dua orang ni, Ali bin Abi Talib dan Zubair bin Al-Awwam, Nabi hantar supaya meriki-riki keadaan terkini pergerakan rombongan tentera ataupun rombongan Abu Sufyan. Fasadafa suqatan li Quraisy fihim ghulamun li Bani al-Hajjaj wa ghulamun li Bani al-As as-Sahmiyaini. Jadi tengah-tengah Nabi duduk dekat padang pasir ni, tengok keadaan, Nabi hantar dua orang ni, Ali dengan Zubair. Dia pun pergi melilau-lilau dekat kawasan padang pasir, tengah meriki-riki. Masa itulah tiba-tiba diorang terserempak dengan dua orang pemuda. Pemuda ni, diorang ni daripada yang diorang ni bekerja sebagai, kita kata, catering tentera Quraisy, yang diorang ni ditugaskan untuk masak ke, sediakan makanan untuk tentera Quraisy. Tapi dua orang sahabat tak kenal. Fa'ataya bihima, lalu mereka berdua ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditangkap dua orang mamat catering ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli. Masa tu Nabi tengah sembahyang. Summa sa'alahuma an anfusihima, lalu mereka ditanya oleh para sahabat. Ambil ni benda apa? Kena angin dia terbuka. Ambil tu. Mos. Jadi sahabat ni sementara nak tunggu Nabi siap sembahyang, jadi sahabat tanyalah mamat dua ni, cakap betul-betul, kau orang daripada mana? Kau ni geng mana kau ni? Kan? Nabi ni tengah sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tengah-tengah Nabi sembahyang ni, dengarlah dua orang sahabat Ali dengan Zubair tengah pelepuk, cakap betul-betul, kau geng mana? Lalu budak berdua ni kata, nahnu suqatun li Quraisyin ba'athuna nasqihimul ma'a. Kami berdua bekerja dengan tentera Quraisy bahagian catering, dan kami catering lah, bahasa mudah kan. Kami datang ke kawasan ni. Kau datang apa kawasan ni? Kami cari air. Nak bagi tentera Quraisy minum. Fadarabahuma li'annahuma dhanna anna al-ghulamaini li Abi Sufyan. Lalu Ali dan Zubair tak puas hati, lepuk lagi, kelepuk lagi. Kau cakap betul-betul, kau geng mana? Kau lepuk, kena kelepuk lagi. Kenapa Ali buat gitu? Dua sahabat ni, diorang ingat budak berdua ni daripada rombongan Abu Sufyan, yang menyamar konon-konon daripada Quraisy. Padahal budak ni memang geng Quraisy pun. Tapi Sayyidina Ali dan Zubair duk ingat budak berdua ni daripada rombongan peniaga-peniaga Abu Sufyan yang balik daripada Syam. Lalu dia belasah, pelapang. Kau cakap betul-betul, kau geng Abu Sufyan kan? Mana ada bang, kita geng Quraisy pelotak, kau pelapang kena lagi. Jadi Nabi tengah sembahyang, Nabi dengar pelapang gitu teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pelapang kena. Akhirnya budak berdua ni bila tak tahan, faqala al-ghulamani, maka berkatalah dua budak ni, okeylah bang, nahnu di Abi Sufyan, kami ngaku kami geng Abu Sufyan. Bila dia ngaku, sedang molek, Nabi pun habis sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa Nabi kata? Nabi kata, "Idza sadaqakum darabtumuha wa idza kadzabakum taraktumuha." Nabi kata, korang ni apa hal? Masa budak berdua ni cakap betul, dia cakap betul. Apa cakap betul tu? Diorang daripada tentera Quraisy, diorang bekerja sebagai catering bahagian tukang masak tentera Quraisy. Korang tak percaya.
Korang lepuk dia, lepang. Padahal budak berdua cakap betul. Memang confirm daripada Quraisy. Lepas tu, bila dia tak tahan, dia orang kata, okey bang, kita daripada Abu Sufyan. Apabila diorang berdua ni menipu, mengatakan diorang pada Abu Sufyan, korang lepaskan budak berdua ni. Maka Nabi kata, wallahi innahuma qad sadaqa. Budak berdua ni cakap betul. Diorang memang daripada tentera Quraisy. Allah. Wallahi innahuma la Quraisyun, Nabi kata. Demi Allah, budak berdua ni memang daripada tentera Quraisy. Maka Nabi SAW pun tanya budak berdua ni. Suma qala lahuma akhbirani an Quraisyin. Bagi tahu pada aku bagaimana keadaan tentera Quraisy, berapa ramai tentera Quraisy. Kat mana diorang sekarang ni? Lalu budak berdua yang bagian catering kata apa? Hum wara'a hadzal kathib. Tuan, tentera Quraisy berada di belakang bukit ini. Kathib mana tanah tinggi. Belakang bukit ni tentera Quraisy ada. Faqala lahum kam hum. Maka Nabi tanya, berapa ramai bilangan Quraisy? Berapa ramai bilangan tentera Quraisy? Apa kata budak berdua ni? La nadri, kami tak tahu pun. Okey, tak apa. Jadi Nabi ni boleh agak berapa ramai tentera Quraisy. Nabi tanya satu soalan. Korang bagian catering kan? Betul. Kau bagian tukang masak kan? Betul. Okey. Kam yanharuna kulla yaumin. Setiap hari berapa ekor unta yang korang sembelih buat makan? Berapa ekor unta yang kau sembelih buat makan? Buat catering. Lalu apa kata budak berdua ni? Qala yauman tis'an wa yauman 'asharan. Kadang-kadang 900 ekor. Ayolah. Kadang-kadang 9 ekor sehari. Kadang-kadang 10 ekor sehari. Ya, kadang-kadang sehari sembelih berapa ekor unta? 9 ekor. Kadang-kadang berapa ekor sembelih? 10 ekor. Maka apa kata Nabi SAW? Baiklah, kalau begitu, al-qawmu ma baina tis'umi'atin wal alf. Kalau begitu, tentera Quraisy antara 900 hingga 1000 orang. Allahu Akbar. Kau tengok. Kuatnya menterkedarah orang Arab. Kau tahu tak? 9 ekor ataupun 10 ekor unta dilantak dalam lebih kurang 900 hingga 1000 orang. Anak ingat masa anak dekat Mesir dulu, zaman-zaman kita belajar Mesir dulu, kalau raya haji kan ada Idul Adha, orang buat sembelih unta. Persatuan pelajar Malaysia dekat Mesir nama apa? Pemeram. Diorang sembelih, anda ingat itu dalam 3 ataupun 4 ekor unta. 3 ataupun 4 ekor unta lah. Anda rasa 3 kot. Kau tahu berapa ramai boleh makan orang Melayu? Lebih kurang 3,000 orang. 3,000 orang Melayu boleh makan 3 ekor unta. Cukup. Kau bayang orang Quraisy melantak berapa banyak? 9 ekor ataupun 10 ekor yang makan berapa ramai? 900 orang ataupun 1000 orang. Memang confirm bela hantu raya. Gila kuat makan, kau tahu. Maka Nabi kata, baiklah, kalau begitu tentera Quraisy antara 900 hingga 1000 orang. Allah. Sahabat kata, kita ni 313. Summa sa'alahu ma'amman fin nafiri min ashrafi Quraisy fa dzakara lahu 'adadan 'aziman. Dan Nabi tanya soalan berikutnya. Siapa yang keluar? Mana dalam tentera Quraisy, cuba kau bagi nama pembesar-pembesar Quraisy. Maka budak-budak ni pun sebut beberapa nama yang hebat-hebat. Abu Jahal, Mughirah, Utbah, Al-As, Umayyah, dan nama ramai lagi lah. Maka apa kata Nabi SAW? Hadhihi Makkatu qad alqat ilaikum afladha kabidiha. Inilah kota Makkah yang telah mengeluarkan segala isi perutnya. Maknanya semua penduduk Mekah yang hebat-hebat, yang dulu masa dekat Mekah, abang kawasan, ayah di kawasan, ketua sailang, pailang, tarlang, dia tak reti aku dah sebut. Semua something, jin kepala toncik ni keluar belaka. Panglima semua keluar belaka. Maka Nabi kata, tak apa, kita teruskan perjalanan. Ana tak tahu ya apa kesudahan budak berdua ni. Sama ada masuk Islam ke, jadi tawanan ke, macam mana, Allahu'alam. Mungkin dalam kitab lain dia sebut kot, ana tak sempat nak baca, sorry.
Fokus tau, jangan tak fokus. Nanti kita ada soalan di akhir ceramah kita. Hadiah menanti. Ya, masyuk. Okey. Maka Nabi pun meneruskan perjalanan hatta nazalu bi'udwati wadi dunya minal madinati ba'idan anil ma' fi ardi sabkhah fa asbaha al muslimuna uttashan ba'dhum junubun wa ba'dhum muhdithun fahadathathum syaitan biwaswasatihi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lathuniyan azaimuhum. Maka Nabi SAW bergerak dengan para sahabat. Tapi masa Nabi bergerak tu, lokasi yang Nabi pilih tu agak kurang strategi. Agak jauh daripada lokasi badan ni, kawasan yang lembah yang luas, ada kawasan air, kawasan strategi. Tapi Nabi duduk agak jauh daripada kawasan, kita kata telaga-telaga ni. Dulu, dekat tengah padang-padang pasir ni, diorang ada gali telaga. Gali telaga ni untuk apa? Bahasa sekarang mudah macam R&R lah kan. Orang singgah nak minum ke, nak qada hajat ke, nak mandi senang. Jadi orang dulu digali telaga kawasan-kawasan padang pasir ni untuk kegunaan orang ramai. Jadi maka Rasulullah SAW pun duduk kawasan yang agak jauh pada air. Ketika itulah Nabi SAW ditegur oleh seorang sahabat. Apa nama dia? Faqala al-Hubbab bin Munzir al-Ansari wa kana masyhuran bi jawdati ra'i. Seorang sahabat bernama Hubbab bin Munzir al-Ansari. Dia kata, ya Rasulullah, ahadha manzilun anzalakahu Allahu laysa lana an nataqaddama anhu aw nata'akhkhar am huwa ra'yu wal harb wal makidatu. Ya Rasulullah, lokasi yang Nabi pilih ni adakah berdasarkan wahyu daripada Allah ataupun maknanya lokasi ni memang tak boleh ejah dah ke? Memang Allah dah turunkan wahyu. Allah kata, wahai Muhammad, kau kena duduk dekat sini. Sini yang tempat strategi. Begini ke? Ini arahan Allah ke? Am huwa ra'yu awil harbu wal makidah. Ataupun ini hanya pendapat peribadi engkau ya Rasulullah, ataupun strategi engkau ya Rasulullah. Maka Nabi kata apa? Bal huwa ra'yu wal harbu wal makidatu. Nabi kata, tidak wahai Hubbab bin Munzir. Bahkan apa yang aku buat ni, strategi ni merupakan strategi aku, bukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Hubbab bin Munzir? Laisa laka hadha bimanzilin ya Rasulullah. Saya berpendapat tempat ni tak strategi, tak sesuai. Habis nak pindah ke mana? Dia kata, fadhhad bin nasi hatta ta'tiya adna ma'i minal qaumi ya Rasulullah. Kita teruskan perjalanan kita sehingga kita menguasai air di kawasan tu. Nanti kita tengok ada telaga-telaga, ya. Dan kita menguasai semua telaga-telaga ni. Hatta telaga yang paling hampir dengan tentera Quraisy pun kita mesti kuasai. Jadi senang cerita, senang bahasa, kalau korang payah nak faham, Nabi sampai lebih awal dekat lokasi Badar. Tentera Quraisy tak sampai lagi tau. Tentera Quraisy dekat belakang lagi tak sampai. Sekarang Nabi dah sampai awal. Sekarang strateginya macam mana? Kau kena kuasai kawasan yang ada air, yang ada telaga. Siapa yang menguasai air, dia dah dapat kemenangan yang pertama. Sebab air ni penting. Tak ada air, kojol kita bang. Kau jangan main-main. Sebab tu kalau kita ingat balik sejarah, kisah apa? Kisah Sayyidatina Hajar alaihi salatu wassalam kan. Kenapa Mekah tu hidup sampai sekarang? Hidup Mekah. Kenapa? Sebab ada telaga Zamzam. Tu ceritanya. Siapa yang jumpa telaga Zamzam tu? Hajar alaihi salatu wassalam. Okey. Maka Nabi kata, apa kata Hubbab bin Munzir? Ya Rasulullah, saya cadangkan kita teruskan pergerakan. Kita pergi menguasai semua kawasan yang ada air. Fa inni a'rifu ghazarata ma'ihi wa kathrati fanunazzilu wa nughawir ma adahu min al-abari thumma nabni 'alayhi hawdan fanamla'uhu ma'an fanashrab wa la yashrabun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad asharta bi ra'yi. Ya Rasulullah, saya cadangkan kita kuasai semua telaga-telaga kawasan ni. Nanti semua kawasan abar dia telaga lah, sama ada dalam ataupun tak dalam tu wallahu alam. Nanti kita akan pastikan satu telaga sahaja yang ada air, yang lain kita kambus belaka, ya, kita kambus supaya orang kafir tak boleh minum. Maka Nabi kata, betul pendapat kau. Beginilah keadaan rupanya. Kalau korang boleh tengok terbalik ke tidak ni? Sekejap anda try. Okey. Saya pula minta pensel tak?
Pen betul. Kau tengok Ibu terbalik payah ni. Ini asalnya Nabi SAW duduk kawasan sinilah. Allah payahlah aku jadi pening kepala. Ya balik semula lah. Ni kawasan Nabi lah ni. Ya. Nabi dengan para sahabat. Udwatud dunia maknanya kawasannya lebih hampir Madinah. Madinah ke sana. Madinah ke arah belakang ni Madinah sini depan di Badar. Jadi kawasan ni dulu ada banyak tau. Taklah banyak, mungkin ada dalam 4-5 telaga wallahu alam. Jadi semua telaga-telaga kawasan ni dikambus. Pastikan ada satu telaga saja yang berhampiran dengan Nabi SAW. Dia contoh dekat sini Sini ada telaga tak ini? Sekejap ni Bi'ru Badrin, warna merah ni. Ni nampak ni Bi'ru Badrin. Ni telaga ni. Ini satu-satu telaga yang dibiarkan ada air, yang lain semua kena kambus belaka. Supaya apa? Supaya orang kafir kat sini. Ni orang kafir. Orang kafir akan dahaga, akan kojol sebab diorang tak jumpa air. Jadi telaga Nabi dan para sahabat menguasai. Alright, nampak tu kan? Fokus alright. Okey. Cuba aku pusing balik tengok. Ke sini. Ke sini. Oh, ke sini. Jadi ni telaga Badar warna merah ni. Depan ni orang Quraisy, belakang ni Rasulullah, belakang ni arah Madinah. Okey, boleh faham? Balik ke cerita kita. Okey. Summa. Jadi sahabat-sahabat dia pun dia kambus belaka telaga-telaga yang lain, dibiarkan telaga Badar saja yang ada air. Okey. Lepas daripada diorang dapat tempat strategi ni, summa qala lahu Sa'd bin Mu'adh, maka berkata Sa'd bin Mu'adh. Ingat lagi Sa'd bin Mu'adh? Ingat lagi? Siapa dia? Sa'd bin Mu'adh yang khabar dekat siapa dia? Umayyah bin Khalaf. Yang kata ke Umayyah, kau Umayyah siap kau Muhammad nak bunuh kau. Dia pun takut kan. Dia pun buat dia punya topi full face, bla bla bla, aku tak kerti. Macam-macam lagi lah. Alright. Sa'd bin Mu'adh ni dia kata apa? Ya Nabi Allah, ala nabni laka arishan takunu fihi wa nu'idu indaka rakaibaka. Ambil pensel nak draw ni. Ni ada ni. Okey. Dia kata apa? Ya Rasulullah, nak tak kami binakan bagi kamu satu kemah, takunu fihi, yang kau duduk, tak koyak, biar. Yang kau duduk kat kemah tu. Wa nu'idu indaka rakaibaka, dan kami sediakan dekat kemah tu kenderaan kau, kuda ataupun unta. Summa nalqa aduwana, dan kemudian kami akan berperang. Fa in azana Allah Ta'ala wa azharana ala aduina kana dhalika ma ahbabna. Ya Rasulullah, kalau Allah mentakdirkan kami menang, kita menang dalam peperangan ini, itu yang kami nak, kami menang, alhamdulillah. Wa in kanatil ukhra, tapi kalau sebaliknya berlaku, makna kalau ditakdirkan Allah kita kalah dalam peperangan Badar ini, jalasta ala rakaibika, engkau naik kenderaan yang kami sediakan. Falahikta bima wara'ana min qaumina, maka engkau boleh terus melarikan diri balik ke Madinah. Faqad takhallafa anka aqwamun ya Nabi Allah, ma nahnu bi ashadda laka hubban minhum. Tengok apa kata Sa'd bin Mu'adh ni. Gini kita nak khabar orang yang sentiasa bersangka baik dengan kawan-kawan. Dia kan kata apa? Ya Rasulullah, senang bahasa gini, kami akan buat satu kemah untuk engkau. Duduk dalam kemah ni, dan ada seekor unta ataupun kuda kami sediakan. Kalau ditakdirkan kami menang dalam peperangan Badar, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau ditakdirkan Allah kami kalah, kau naik kenderaan ni, kau terus lari ke Madinah. Sebab apa? Ya Rasulullah, di Madinah ada orang-orang yang menyayangi engkau lebih daripada kami. Allahu Akbar. Kau tengok dia cakap tu macam mana. Kawan-kawan dekat Madinah tu lebih sayang kau daripada kami. Padahal dia orang ni dah sayang Nabi sangat-sangat dah. Kalau tak sayang Nabi, tak ikut pergi perang Badar ni. Sayang. Makna sayang. Subhanallah. Panggil apa? Husnuzan. Bersangka baik. Sebab tu kita orang mengaji, orang berjuang Islam, kita kena bersangka baik dengan kawan-kawan kita.
Yang kata, kau ni kau tak payah. Entah orang tu lebih sayang ulama daripada kita. Kita kadang sembang kencang je lebih. Gitu. Wala atwa'alaka minhum. Lalu apa kata Sa'ad bin Mu'adh? Lahum rughbatun fil jihadi wa niyatun ya Rasulullah. Mereka ada keinginan untuk berjuang berjihad. Mereka memang nak berjuang berjihad. Walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu ank. Tapi ya Rasulullah, kalaulah mereka tahu yang kita ni akan berperang, diorang takkan miss dalam peperangan ni. Diorang akan join kita. Tapi ialah zaman dulu kan tak ada handphone. Kalau ada handphone boleh WhatsApp ke member. Woi, kita perang lah. Tak jadi. Rombongan Abu Sufyan dah tolong peh. Kita akan berperang dengan tentera Quraisy. Oh, datang. Help me. Tolong 911. Contoh. Tapi tak boleh buat apa. Dah jauh dah. Badar ni jauh tau. Lebih kurang. Lebih 100 km daripada Madinah. Bukan dekat-dekat bang. Jauh. Innama dhannu annaha al-'ir yamna'uka Allahu bihim wa yunasihunaka wa yujahiduna ma'ak. Ya Rasulullah, mereka ingat kita ni tak berperang. Kita ni akan bertemu dengan rombongan Abu Sufyan sahaja. Ya Rasulullah, selamatkan diri kamu. Jadi apa nama, Sa'ad bin Mu'adh ni bagi cadangan apa? Nak bina kemah. Contoh ni kawasan Badar ni, kawasan aku nak lukis pun payah juga ni. Contoh Badar ni ada kawasan tinggi sikit ni, tinggi sikit. Diorang pun cadang kita buat satu mukhayyam atau khaymah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan duduk kat dalam kemah ni, duduk tengok keadaan para sahabat, dan sahabat akan berperang dekat belah bawah ni. Sebelah bawah ni sahabat akan perang, Nabi duduk kat belah atas. Contohlah ni draw bodoh-bodoh ni. Jadi ni kawasan tinggi, kawasan ni bawah ni mendatar bawah turun. Sahabat kat bawah berperang, Nabi dekat dalam kemah ni. Tunggu, standby. Jadi sahabat offer macam tu. Lalu apa kata Nabi SAW? Au yaqdiyallahu khairan min zalika. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik daripada itu lagi. Summa bunya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arishun fawqa tallin mushrifin ala midadil harbi. Lalu para sahabat membuat kemah yang dekat kawasan agak tinggi, yang Nabi boleh tengok depan mata Nabi keadaan peperangan yang bakal berlaku nanti. Walamma ijtama'u addala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufuf. Dan ketika para sahabat dah bersiap sedia, diorang pun Nabi kata, istau sufufakum. Ratakan saf kamu. Ratalah pula. Samakan saf kamu. Manakibuhum mutalasiqah. Rapat. Mangkap. Bahu mereka rapat. Fasaru ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan mereka satu bangunan yang kukuh, yang rapat di kalangan para sahabat Nabi. Summa nazara li Quraisyin. Kemudian Nabi SAW nampak tentera Quraisy kat depan ni. Apa kata Nabi SAW? Allahumma hadhi Quraisyun aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rasulak. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani bihi. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, inilah Quraisy yang datang bi khuyalaiha, dengan keegoan mereka, dengan kesombongan mereka, wa fakhriha, samalah action sombong, gong, apalah belagak. Mereka datang untuk apa? Untuk memerangi engkau, mencabar Rasul engkau, dan membohongi Rasul engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah, fanasruka alladhi wa'adtani bihi. Ya Allah, aku meminta pertolongan yang kau janjikan kepada kami, ya Rasulullah. Okey, tengah-tengah macam tu berlakulah khilaf di kalangan tentera Quraisy. Ada kata nak perang, ada kata tak nak perang. Ya, dia bukan berada yang penakut, sembang kencang perempuan ni. Dipendekkan cerita, lalu tiba-tiba sekarang ni tentera Islam dah berhadapan dengan tentera Quraisy. Ya, tentera Islam dah berhadapan dengan tentera Quraisy. Tengok balik kat buku ni. Kau tengok tengok ni. Ni tentera Islam. 1, 2, 3 saf. Dan ni tentera Quraisy.
Sekarang dah berhadapan. Nabi dah nampak. Sekarang kau tengok dekat mana Telaga Badar. Dekat sini kan. Fokus. Tengok kat Telaga Badar. Tengok. Nampak ni? Tiba-tiba kau tahu tak? Kharaja min sufufil musyrikin Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Tiba-tiba dekat tentera Quraisy ni, kawasan ni, keluar seekor mamat bernama apa mamat ni? Al-Aswad bin Abdi Al-Asad Al-Makhzumi. Al-Aswad, bukan Hajarul Aswad, nama dia Al-Aswad. Dia kata apa? U'ahidullah al-ashrabanna min khawdihim aw la'ahdimannahu aw la'amutanna dunahu. Dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah. Dia ni kapiak, kau tahu tak? Kapiak dia ni. Tapi dia kata apa? Aku bersumpah dengan nama Allah. Aku akan pergi minum dekat telaga ni. Mak kau berlagak siut. Dia nak, kau tahu dia kat sini kan? Dia nak pergi seorang-seorang. Dia nak pergi kat sini. Sama ada aku minum. La ashrabanna min hadal haud. Aw la uhdimannahu. Ataupun aku akan robohkan telaga ni. Atau abu tadunahu. Atau aku mati dekat sini. Bodoh menatang ni. Cik penyakit. Oh, dia cakap macam tu. Dia memang samsing. Dia pun pergi. Bodoh dia. Pergi. Cik, pergi lah. Kata, weh, poyo lah kau. Kau cik, kau nak mampus apa? Oh, Islam tengok je. Nak kena mangkuk. Kau dah siap kau siap kau. Geram ni aku gatal tangan ni. Jadi, Al-Asad dia pergi. Orang kata, Haji game ni, kau diam. Tengok ayah dia kawasan buat apa. Kau tengok. Dia pun pergi. Dia pergi. Nak pergi dekat telaga ni. Fokus ni telaga ni. Dia pergi masuk kau seorang Islam. Gila babi kau tu tak? Dia pergi. Elok sampai kat sini. Kau siap besar. Muncul Asadullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Datang pakcik Nabi. Fadarabahu darbatan qata'a biha qadamahu binisfi saqihi. Datang Hamzah. Kurang ajar ke? Allah. Kau tengok. Allah. Dia tatak. Alamak. Kau ingat senang kau nak jumpa pedang ni. Mahal ni kau. Katana ni. Made in Jepun. Dia pun tercabut kaki mangkuk ni. Tercabut kaki. Siapa nama dia? Al-Aswad tadi. Bila tercabut kau tahu tak? Binis fisaqi fawaqa ala zahri. Dia pun berbak. Tak mati lagi. Tapi dia kan jenis kau tahu ni orang Arab gila-gila kau tak. Dia dah bersumpah kan. Aku pergi juga. Dia mengangkat. Ni macam cerita zombie. Pergi mengangkat juga. Sebab apa? Dia nak juga pergi kat telaga tu. Orang kata tak payahlah bodoh. Pergi juga. Hatta tahama liyabarra qasamahu. Fa'adbahu Hamzah. Maka Hamzah kata, kurang ajar kau, brengsek lo. Kau degil cakap aku je. Cakap jauh dah pula Hamzahnya. Dia pergi. Matilah. Mati si Aswad tu. Dah lah putus kari, mampu pula padan muka kau. Orang Banjar kata wadai kipeng. Mati juga akhirnya. Mati. Bila mati, orang takbir, Allahu Akbar. Semua waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiap sedia. Yuharidun nas ala thabati was sabri. Nabi memberikan semangat kepada para sahabat supaya tetapkan pendirian kamu dan sabar. Apa Nabi kata? Wa inna sabra fi mawatinil ba'si mimma yufaridullahu bihil hamma wa yunajji bihi minal gham. Nabi kata sesungguhnya kesabaran di dalam keadaan begini, dalam keadaan payah, kita kan kalau diuji macam sekarang coronavirus kan, kau diuji, kau sabar yang amat sangat sabar, Allah beri kemenangan kepada kau. Sabar apa? Stay at home. Sabar je lah. Duduk dekat rumah, sabar. InsyaAllah Allah beri kemenangan. Sabar. Maka Nabi kata, wa inna sabra fi mawatinil ba'si mimma yufaridullah bil ham. Sesungguhnya kesabaran dalam situasi begini, Sesungguhnya kesabaran sebegini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada tentera Islam. Okey. Sumabtal qitala al-mubarazata fa kharaja min sufufil musyrikina 3 nafarin. Masa itulah muncul, ni style zaman dulu nak perang, diorang one by one tau. Dia akan lawan 3 dengan 3. One by one, 3 orang lawan 3 orang. Jeng.
Jeng 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 jeng. Balik kau tengok balik kitab ni. Jeng 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 jeng. Wah, nampak ni? Aduh. Ni mubarazah ni. Mubarazah one by one. Kau tengok tentera kafir 3 ekor ni. Baik hula tengok ni. Nampak nama dia ke tidak? Mana nama dia? Ni. Al-Walid, Syaibah, Utbah. Saya ulang balik. Al-Walid ni bukan. Al-Walid, Syaibah, Utbah. Ni 3 orang kafir Quraisy berlagak ayah dia kawasan nak lawan para sahabat Nabi. Dia bawa keluar. Sekali bila dia orang keluar, tak dan Nabi pilih di kalangan tentera Islam untuk lawan 3 orang samdul ni. Tiba-tiba keluar 3 orang budak muda. Budak muda kau tahu tak? Aku rasa SPM pun tak ambil lagi. Daripada Al-Ansar. Kami akan lawan mereka ya Rasulullah. Apa kata Utbah, Syaibah dan Al-Walid? Siapa mereka ini? Kita orang tak kenal. Al-Akifa'ul Kiram. Kami nak lawan orang-orang kami di Mekah. Makna apa? Kita orang Quraisy nak lawan orang Quraisy juga. Kita orang tak nak lawan orang Madinah. Tak ada kelas. Kau kurang hajar, kau berlagak siut. Nak lawan. Oh. La hajata lana bikum. La hajata lana bikum. Kami tak perlukan kamu. Wa innama nuridu akifa'ana min bani ammina. Kami nak lawan anak beranak kami sendiri. Mana geng-geng Mekah. Lawan geng-geng Mekah. Maka ketika itulah Rasulullah SAW memilih 3 orang sahabat. Siapa dia? Yang pertama. Tafaddal. Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Kau jangan tentukan pula dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah orang Mekah juga, tapi ini Ubaidah bin Al-Haris radhiyallahu taala anhu. Lepas tu Nabi kata, Hamzah, tafaddal ya Hamzah. Hamzah pula muncul. Siapa dia Hamzah? Pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ali bin Abi Talib dan Ali bin Abi Talib yang ketiga. Kau tengok Nabi pilih Ubaidah bin Al-Haris. Tak ada kena dengan Nabi. Ni yang kedua siapa dia? Pakcik Nabi. Hamzah. Hamzah tu bila kena pilih, anak saudara pilih, dia tak kata, kau biar betul Mat. Pakcik ni Mat. Oh, pakcik ni. Kalau pakcik mati, siapa nak datang, apa kata, raya-raya pun tak lama. Kan tak ada pula orang nak beraya rumah pakcik. Tak ada soalan bid'ah tu. Pakcik muncul ke depan. Ali sepupu. Dia kata, saya kan sepupu. Sekarang raya sekarang tak jumpa saudara kan. Tak ada soalan bid'ah tu. Kedua-dua ni. Maknanya Nabi mengutamakan anak beranak dia untuk syahid fi sabilillah. Jadi dia kata dekat sini Utbah akan berlawan dengan Ubaidah bin Al-Harith. Syaibah akan berlawan dengan Hamzah. Al-Walid akan melawan dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Fa amma Hamzah wa Ali faqatala sahibaihima. Lalu bermulalah perlawanan pertama. One by one, 3 ni mari ke depan berlawan. Bismillah. Allahu akbar. Lalu dia kata apa? 2 orang sahabat ni, Hamzah dengan Ali, lawan 2 orang musuh ni. Ketung ketang. Ni. Ketung ketang. 2 pedang ni. Pendek lah pula pedang ni. Ketung ketang. Ini pedang Saifullah anak aku ni, daripada kecil lagi. Dia suka sangat. Daripada kecil, sikit-sikit nak perang kerja, aku beli mujur ada simpan. Ada agak cerita untuk korang ni Ya. Lalu Hamzah berjaya bunuh musuh dia. Konon Ali pun sama juga. Mati. Tinggal siapa? Ubaidah dengan Utbah. Utbah dengan Ubaidah ni dua-dua ni veteran. Ubaidah dengan Utbah ni dua-dua ni veteran. Fakhtala, dua-dua veteran dan dua-dua terror bersilat. Fakhtalafa bi darbataini kilahuma jaraha sahibuhu. Ditadikan Allah kedua-duanya mengalami kecederaan. Ana baca sirah, ana pernah tengok filem kan yang dia lakonkan tu. Ubaidah bin Al-Haris kena tetak dekat betis. Menyembur darah. Putus betis. Manakala Utbah ni cedera tapi tak mati lagi.
Masa itulah datang Sayyidina Ali dan Hamzah bin Abdul Muttalib bagi settle mangkuk ni. Bagi settle siapa nama? Utbah. Mampu engkau. Padan muka. Fa'ajhaza alaihi. Lalu kojollah mangkuk tu. Maka tiga-tiga ni mati. Wa humila Ubaidah baina sufuf. Dan dipapah Ubaidah bin Al-Haris balik ke dalam saf tentera Islam. Dipapah. Ni masa ni belum berlaku peperangan lagi tau. Dia masih lawan one by one. Sekarang tentera kafir tiga-tiga kau dah mampus belaka. Tentera Islam, 2 orang selamat, Hamzah dengan Ali, manakala Ubaidah dalam keadaan cedera parah. Jarihan yasilu mukhu saqihi. Dia punya betis tu, betis dia tu, betis dia sudah putus. Radhiyallahu ta'ala anhu. Mana? Contoh, ada tak boleh lukis kaki yang aurat. Tapi dia pakai seluar lah. Seluar track shoot. Allah bersolak kaki kau. Tak payah lukis lah. Kau pandai lah. Okey. Bila putus. Okey. Wa'adza'uhu ila janibi mawqifi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibaringkan Utbah radhiyallahu Ubaidah radhiyallahu ta'ala dibaringkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat kemah Nabi. Fa afrashahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadamahu syarif fa wada'a khaddahu 'alaiha. Kau tengok Nabi pun lunjurkan kaki Nabi lunjurkan kaki Nabi, dan Ubaidah bin Al-Haris pun baring letak kepala dia atas kaki Nabi, letak macam tu atas kaki Nabi dalam keadaan mengalami kecederaan parah. Darah banyak keluar, darah keluar, tak berhenti. Ni zaman dulu perang, kau tahu lah kan. Mana ada medical lah, nurse ke apa benda, ada. Memang brutal gila. Sebab tu orang dulu dia punya pahala besar, tak macam kita. Kita sekarang ni tak tahulah nak kata, minta Allah ampunkan dosa kita semua insya-Allah. Amin. Maka fawada'a khaddahu 'alaiha. Maka Nabi SAW Ubaidah meletakkan kepala di atas kaki Nabi, dan Nabi pun memberikan khabar gembira kepada Ubaidah. Wahai Ubaidah, engkau akan dapat syahid. Dia pun senyum. Faqala uritu wallahi anna Abu Talib kana hayyan liya'lama anna ahaqqa minhu. Nabi kata, kalaulah pakcik aku Abu Talib masih hidup lagi, dia akan melihat kebenaran bersama dengan kita. Jadi Ubaidah bin Al-Haris ni ceritanya, dia meninggal bila, kalau tak pandai, dia meninggal lepas perang Badar. Beberapa hari lepas perang Badar, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Wa badan qida'i hadil mubarazati. Selepas habisnya mubarazah, lawan antara 3 orang tu kan. Wa qafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sufuf. Maka Nabi sekarang baru nak pegang betul-betul, nak real ni, nak perang kau-kau ni. 313 lawan 1000, lawan 950 orang. Nabi pun nak menyamakan sufuf, yu'adillah biqadibin fi yadihi. Nabi SAW bawa tongkat. Ni pedang, tak boleh cocok perut dia, yang luka pula perut aku. Nabi bawa tongkat. Contoh, ni tongkat Nabi. Nabi kata, istau sufakum. Semua samakan saf. Samakan saf. Tiba-tiba, di kalangan ramai-ramai para sahabat, ada seorang sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah. Tadi yang terhege-hege nak minum dekat telaga orang Islam, nama Al-Aswad. Ada alif lam. Al-Aswad. Yang si kafir tu, yang kena bunuh dengan Hamzah masa nak minum kat telaga orang Islam tu. Yang ni, nama dia apa? Sawad. Al-Aswad, hitam. Sawadun, kehitaman. Gitulah. Dia ni, masa time dalam saf tu, famarra bi sawadin wa huwa kharij min as-saffi. Tiba-tiba kau dan kau saf kan, istau. Semua sama kan. Tiba-tiba mamat ni seorang ke depan. Perut dia ke depan. Dia bukan borai. Mana ada sahabat borai macam kita. Kita ni hancur bang. Berapa lama dah kita duduk rumah? Lebih 2 minggu kan. Korang dah check dapur korang? Perut kau ada kenaikan? Ada kenaikan. Syukur. Borai. Mentega darah tak berhenti-berhenti. Dapur 24 jam. Masak, makan. Maka sahabat Nabi mana ada borai, semua kurus. Cumanya, Sawad ni, dia ke depan sikit. Masa itulah, bila dia ke depan, kan orang kan sama dalam saf tu kan, tiba-tiba dia ke depan. Nabi pergi, Nabi pun ambil tongkat Nabi cocok perut. Istaqim ya Sawad. Istaqim. Puh, Nabi tu.
Kan? Nabi cocok perut dia. Istaqim ya Sawad. Sawad, luruskan saf. Nabi cocok perut dia dengan tongkat Nabi. Apa kata Sawad radhiyallahu ta'ala anhu? Auja'tani ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau buat aku sakit. Sakit tau cocok-cocok ni. Dia tak sakit lah. Wa qad bu'itha bil haqqi wal 'adlu fa'aqdini min nafsik. Ya Rasulullah, Allah utuskan kau dengan kebenaran kan dan keadilan kan, maka aku nak qisas balik. Aku nak balas balik. Macam mana kau cocok perut aku nak cocok balik perut engkau. Ya betul Mat ni. Kalau kita aku penampar kan, kau ngajar tu. Maka apa kata Nabi? Okey. Dalam tengah riwayat kata, Nabi kata Nabi nak ambil tongkat dia, ambil, cocok balik perut aku. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, masa kau cocok perut aku tak pakai baju. Kan anda dah cakap, para sahabat zaman ni miskin. Pergi badar tu bukan lagi perang pun, nak ikut sahaja je kan. Sebab tu ada yang pakai baju pagoda, ada tak pakai baju. Sempoi aja dia orang ni. Sahabat tak pakai baju. Jadi masa kena cocok tu dia tak pakai baju. Dia kata, ya Rasulullah, kita kena buat keadilan. Keadilan macam mana? Masa kau cocok perut aku tak pakai baju. Aku nak kau buka baju kau. Buka baju kau ya Rasulullah, baru aku cocok perut kau. Okey. Nabi pun selak. Maka Nabi kata, istaqid ya Sawad. Wahai Sawad, sekarang balas balik, cocok balik perut aku. Masa itulah tiba-tiba Sawad terkam Nabi SAW. Fa'tanaqahu Sawad wa qabbala batnahu SAW. Rupa-rupanya dia peluk Nabi. Dia cium perut Nabi. Maka apa kata Nabi SAW? Ma hamalaka ala dhalika ya Sawad. Apa hal kau buat macam ni wahai Sawad? Maka Sawad kata, ya Rasulullah, qad hadara ma tara. Kau dah nampak kan apa yang berlaku hari ni? Kita tak lama lagi ke perang, kejap lagi akan perang. Fa aradtu ayyakuna akhirul ahdi ayyamussa jildi jildaka ya Rasulullah. Meremang bulu roma baca, kau tahu tak? Meremang bulu roma aku ni. Aku nak sangat supaya aku dapat menyentuh kulit aku dan kulit engkau ya Rasulullah untuk kali terakhir. Lepas ni nak perang. Lepas ni perang ya Rasulullah. Entah aku syahid. Sebelum aku syahid ya Rasulullah, izinkan kulit aku menyentuh kulit kamu ya Rasulullah. Tu nak khabar. Dia bukan nak kisah pun, tapi dia nak cium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun doakan kebaikan kepada Sawad. Kemudian Nabi pun memberikan taklimat terakhir. Ni belum perang lagi ni. Belum lagi. Relax dulu. Maka Nabi kata, ayuhan nas, la tahmilu hatta amurakum. Wahai tentera Islam, jangan serang sehingga aku keluarkan arahan. Wa in iktanafakumul qawmu fandahuhum bin nabli wa la tasallu suyufa hatta yaghshawkum. Nabi kata, kalau musuh mengelilingi kita, kalau musuh mengepung kita, maka baling dengan batu. Baling batu. Ada panah. Jangan gunakan pedang lagi. Pedang bila guna? Apabila musuh dah rapat dengan kita, baru kita gunakan pedang. Summa haddahum ala sabri was sabati. Dan Nabi SAW memberikan semangat lagi kepada para sahabat untuk sabar dan sabat, istiqamah. Summa raja ila arishihi wa ma'ahu rafiquhu Abu Bakr wa Harithu Sa'd bin Mu'adh waqifun ala babil arish. Dan setelah Nabi bagi semangat, Nabi pulang ke kemah Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq dan penjaga Nabi, bodyguard Nabi, Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu, waqifun ala babil arish, dalam keadaan saat ni memegang saif, pedang, standby depan ni. Siapa dekat mampus dia, kita geram aku ni. Mutawashiu saifah. Wa kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdoa masa tu. Dalam Sahih Bukhari sebut, Allahumma anshuduka ahdak wa wa'dak, Allahumma in syi'ta lam tu'bad. Sama macam tu Nabi kata, ya Allah,
Aku menyeru kepada engkau janji engkau. Wa wa'dak janji engkau ya Allah. Ya Allah, aku minta janji engkau. Janji apa? Janji kemenangan. Ya Allah, janji engkau ya Allah. Tolong janji engkau ya Allah. Beri kemenangan kepada kami. Sampai Nabi kata, ya Allah, kalau kau kendaki, kau takkan disembah lepas pada ini. Maknanya apa? Kalau kau kalahkan tentera Islam ni, ya, kalau kalah tentera Islam ni ya Rasulullah, ya Allah, tak ada orang akan sembah engkau ya Allah. Bersungguh, sampai ada setengah riwayat katakan masa tu Nabi pakai selendang kan, Nabi angkat tangan gitu, jatuh selendang Nabi tinggi, Nabi angkat tangan, ya Allah anshuduka wa'dak, ya Allah anshuduka nasrak, ya Allah ya Allah ya Allah. Bersungguh Nabi. Datang Abu Bakar dekat belakang, dia kata hasbuka ya Rasulullah, hasbuka, dahlah tu ya Rasulullah, udahlah tu ya Rasul, udahlah tu ya Rasulullah, fa inna Allah sayunjizu laka wa'dahu, Allah pasti akan tunaikan janjinya. Sudahlah tu ya Rasulullah. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun keluar daripada kemah. Nabi pun kata sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sayuhzamul jam'u dan suratul Qamar ayat 45, Allah kata apa? Nabi kata apa? Akan dikalahkan al-jam'u. Al-jam'u kumpulan mana tentera Quraisy, wa yuwalluna dubur, dan mereka akan lari lintang pukang. Setengah ulama cerita ayat dalam surah Al-Qamar 45 ni digunakan oleh orang-orang dulu masa melawan penjajah, apa nama, Belanda ke Jepun ke Jadah semua tu, ya. Ulama-ulama pondok dulu masa berperang, dia ambil pasir, dia kata bismillahirrahmanirrahim, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, dia pun baling pasir kan. Maka dengan izin Allah, tentera lari lintang pukang, kena kejar dengan tebuan lahap. Wallahu alam. Ada ceritanya gitu. Cuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah yang diri Muhammad berada di dalam kekuasaannya. La yuqatiluhumul yawma rajulun. Tidak ada seorang pun yang berperang pada hari ini. Fayaqtulu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahul jannata. Sesiapa yang berperang pada hari ini dalam keadaan sabar, muhtasiban. Muhtasiban nama apa? Muhasabah dirinya, ikhlaskan hati kerana Allah, kerana Allah, bukan nak glamour, nak orang tak gambar, nak selfie. Sebelum pegang selfie dulu. Lepas tu dia up dekat dia Instagram, nak pergi perang, bye bye, doakan kepala otak kau. Itu semua tak kabur belaka. Tapi perangan sabiran, muhtasiban, muhasabah, muqbilan. Dalam keadaan dimara, ghaira mudbirin, tidak berumur, tidak berundur. Illa adkhalahu Allahul jannata, kecuali Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam syurga. Harap-harap kita semua ada syurga belaka insya-Allah. Amin. Wa man qatala qatilan falahu salabuhu. Dan siapa yang berjaya membunuh musuhnya pada hari ini, dia akan mendapat harta rampasan perang. Masa itulah berkata seorang sahabat bernama Umair bin Al-Humam radhiyallahu ta'ala anhu, wa biyadi tamaratun ya'kuluha. Sahabat bernama Umair ni, seorang sahabat bernama Umair bin Humam, dia tengah makan tamar, ada beberapa biji sempat lagi makan. Ini untuk tenaga, kata tak? Dia kata bakhin kha, bakhin bukan bakhil. Itu Haji Bakhil bin Haji Kudukut. Bakhilun. Ini bakhin dengan kha. Maknanya apa? Bakhil mana? Masya Allah, hebatnya. Maknanya masuk syurga. Kalau mati ni masuk syurga. Bakhin, hebatnya. Itu dalam bahasa Arab. Bakhin maknanya hebatnya. Bukan bakhil. Itu kudukut. Gitu. Ma baini wa baina an adkhulal jannata illa ayaktulani haula. Dia kata, aku boleh masuk syurga dengan hanya aku membunuh mereka. Allah, mudahnya. Summa qadhafa tamarat min yadihi, lalu dia pun mencampakkan tamar daripada tangannya. Wa akhadha sayfahu, dan dia mengambil pedangnya. Wa qatala hatta qutila, dan dia pun mara ke medan perang. Allahu akbar. Perang hatta qutila, sampai akhirnya beliau syahid radhiyallahu ta'ala. Aduh. Okey, kita sikit lagi. Washtaddal qitalu, maka peperangan pun berlaku. Allahu akbar. Perang. Wa hamiyal watis,
dan peperangan terlalu dahsyat. Macam-macam kan. Wa ayyadallahu al-muslimina bil malaikati busyra lahum wa litatma'inna bihi qulubuhum. Dan Allah Taala memberikan bantuan kepada tentera Islam dengan para malaikat. Diturunkan para malaikat. Ya, 1000 orang malaikat turun. Untuk apa? Untuk memberi kemenangan dan memberikan ketenangan terhadap tentera-tentera Islam. Jadi, yang apa ni? Contoh. Kalau patah mati. Mana pensel apa? Mana pensel apa Ifatun? Oi, bismillah. Ya Allah. Bujur sempat lukis. Kau. Iya. Tercabut ngah. Banyak ni lek lu. Contohlah ni. Lagi. Alamak. Bahaya pula lukis ni. Hantam sajalah ya. Ni semua dalam keadaan kelang kabut ni. Orang tengah boleh kelalawa. Okey, sampai tempoh dah lah. Macam mana aku nak buat ni? Alah, kertas pula tak cukup. Ya, wajah. Oh, badan sadu kau. Jangan main. Alamak, tak pakai baju dah pula. Ni tentera Islam ni tak pakai baju. Berdebu penumbuk sebiji. Contohlah, hantam saja lelabu. Dah siap. Mana? Hantam saja. Dia bertumbuk. Nampak tu? Alright. Ini bukan kelas lukisan bang. Ini kelas sirah. Tapi, itulah. Jadi, tentera Islam pun berjaya membelasah tentera kafir Quraisy. Lawan. Kan, lawan. Alah, rambut pula tak nampak. Oh, patutlah. Kurang hitam. Okey. Ini pula. Ni sebelum perang. Ini. Sebelum lupa. Ini Hamzah. Bukan Hamzah. Contoh. Ini, dalam sirah kata, Hamzah bin Abdul Muttalib, sebelum perang dia letak apa nama? Bulu burung unta. Ya, bulu burung unta dia letak dekat dada dia. Supaya apa? Orang kenal ana Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu berlakulah peperangan. Lawan punya lawan. Dia kata apa? Allah turunkan malaikat. Berlaku peristiwa pelik dalam perang Badar. Ada seorang tentera Islam ni. Dalam cerita ni, dalam kitab apa? Ar-Rahiqul Makhtum. Dengar cerita aku. Rahiqul Makhtum cerita. Ada seorang sahabat ni. Dia tak sangka jadi peperangan ni. Jadi dia tak prepare lah. Dia tak ada bawa pedang. Nabi kata, ya Rasulullah, saya tak ada pedang. Kau ambil ni. Nabi bagi apa dekat dia? Sebatang kayu. Kau belasah kayu. Kayu. Tak apa, belasah je. Dia buat ambil kayu. Dia ambil kayu tu tiba-tiba. Allah. Ting. Kayu bertukar je pedang. He-man. Alamak. Jadi pedang. Biar betul. Wow. Semangat dia. Lawan tegur dengar. Lepas seorang sahabat ni. Dia pun pergi. Allah. Ni musuh depan ni. Kau rambut for real ni kau pedang aku. Oh. Slow motion. Ya. Dia baru nak tetak musuh, kepala musuh kau tahu tak? Iya. Tiba-tiba kepala dah tercabut. Tung. Belum kena lagi kau tahu. Baru nak libas, tiba-tiba kepala tercabut. Tung. Tercabut. Power gila pedang aku. Dia pergi lagi depan. Allah. Pung tercabut lagi. Tak sempat lagi kau tahu tak? Dia bangga. Power gila pedang aku kau. Dia pun jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tadi masa perang kan, ana tak sempat libas. Baru nak libas, dah putus kepala. Nabi kata, malaikat yang tolong kerat. Malaikat tolong kerat awal-awal kau tahu tak? Jadi
Berlakulah peperangan. Falam takun. Macam tadi kita katakan, kita jangan lupa nak ni last call ni. Sehinggalah datang siapa nama? Umayyah bin Khalaf. Umayyah naik kuda. Mana dia Muhammad? Mana Muhammad? Yang pakai full face tu, yang pakai baju Ultraman, baju He-Man, baju apa Iron Man tu. Nampak mata je. Sekali Nabi nampak, Nabi minta sahabat, tombak. Air waling. Macam kita dah cerita, kena kat sini sikit je. Sikit je kena. Kecoh mangkuk dia. Bila. Kan dia punya kecoh kau tu macam putus kepala, padahal kepala tak putus pun. Dalam mampus. Nah, sebab tu dalam sirah Nabi tak pernah bunuh orang kafir kecuali dia seorang aja, Umayyah bin Khalaf. Sebab tu ada dalam hadis sebut, antara rahmat Allah kepada manusia ni, sesiapa yang dibunuh oleh Nabi, dia akan diazab dengan azab yang paling dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi abang akak semua, setelah beberapa lama peperangan, falam takun illa sa'ah hatta huzimal jam'u, dan tak lama kemudian Allah Ta'ala mengalahkan tentera Badar, habis lintang pukang belaka. Sebab tu kita ingat, kita kena ingat Allah kata apa? Allah kata dalam Al-Quran, wa man nasru illa min indillah. Kan Allah kata kemenangan hanya daripada Allah. Hatta bukan malaikat. Malaikat tu untuk walitatma'inna bihi qulubukum, untuk Allah menenangkan hati kamu. Turunnya malaikat untuk memberi rasa ketenangan saja, tapi kemenangan siapa dia? Allah. Sebab tu kita kena ingat. Kita orang ngaji ke belajar, kau kena ingat ni. Walaupun kita sekarang dalam pemerintah kita, kerajaan nama PN, Pakatan Nasional. Kita ada PAS, ada apa? Ada UMNO. Ada bersatu, adalah orang-orang Islam dan lain. Kita kena ingat, pilihan raya akan datang, yang memberi kemenangan siapa dia? Allah. Kita berusaha menyatukan orang-orang Melayu, menyatukan orang-orang Islam. Kita berusaha, tapi yang memberi kemenangan siapa dia? Allah. Waktu korang ingat, yang tengok video ni kena ingat betul-betul. Bila time PRU nanti, yang memberi kemenangan siapa dia? Allah. Kita hanya berusaha. Hatta malaikat pun tak boleh beri kemenangan. Malaikat hanya Allah turunkan untuk menenangkan hati tentera Islam. Alright. Jadi, macam mana cerita ni? Kita sehingga bertemu pada episod yang menyaspenkan pada sambungan yang akan datang, insya-Allah. Alright. Jadi, kita pergi kepada soalan-soalan kita pada malam ni. Keluar darah lah berbarang kau ni. Alah, putus tu keluar darah lah. Ma'el, kecoh lah kau. Apa dia? Abu Jahal. Oh, Abu Jahal. Like lu Abu Jahal sama esok. Like lu Abu Jahal esok. Ya tengok soalan mana soalan korang ni. Okay, don't worry malam ni. Ustaz nanti minta tolong ceritakan lebih lanjut berkenaan kenapa Nabi hendak menyekat, merampas harta perniagaan kumpulan peniaga orang Quraisy. Kenapa? Ni Haikal tanya ni pasal apa? Pasal ketika Nabi dekat Mekah, orang kafir Quraisy merampas harta Nabi. Tunggu sampai akhir. Kejap lagi kita ada soalan. 3 soalan dan 3 hadiah istimewa daripada Min Syam Sedang Berhad. Jangan lari. Relax lu. Belum habis lagi. Sabar. Jadi, kenapa Nabi SAW nak menyekat tentera rombongan Abu Sufyan? Sebab diorang pernah merampas harta Nabi dan para sahabat ketika di Makkah. Maka Nabi nak balas balik, rampas balik. Itu sebabnya. Alright. Next. Alright. Salah Ustaz yang kena tombak dengan Nabi itu Ubay atau Umayyah bin Khalaf. Kena tombak. Umayyah bin Khalaf yang kena tombak.
Nan hazana lungatan bukan bi makut dia nak tu. Apa hal ustazah ni? Ke bawah, ke bawah. Umayyah bin Khalaf atau Umayyah. Ubay bin Khalaf, tengoklah nanti. Sekejap Mungkin soalan korang kat bawah ni banyak ni Okeylah. Kita pergi kepada kuis kita malam ni jadi kita buka kepada kuis bersama kita Min Syam Sendiran Berhad. Ifah lagi sayang. Okey. Korang nampak tu tajaan Min Syam menyediakan apa nama tu. Ada lagi malam ni. Okey, kita akan bagi hadiah Min Syam pada malam ni. Allah, 3 soalan. Okey, standby semua Soalan yang pertama. Jeng. Sebutkan 3 nama yang lawan seorang di kalangan tentera Islam. Siapakah 3 orang yang Nabi pilih untuk melawan tentera kafir dalam perang Badar? Cepat. Okey, Haikal Syarifuddin. Haikal Syarifuddin jawab Ubaidah, Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Okey, tepuk tangan. Berjaya menang. Haikal Syarifuddin. Okey. Haikal Syarifuddin berjaya memenangi hadiah pertama. Tulis nama. Betul tu nama tu. Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah dengan Ali bin Abi Thalib. Alright. Yang detail tu dapat pahala, yang dah jawab pun dapat pahala juga. Yang doring kau tak apa, ada pahala korang, don't worry. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Dia dah mengaitkan tadi. Okey. Siapakah nama sahabat yang mencadangkan supaya Nabi berpindah lokasi? Kan, Nabi kan memula pilih satu lokasi. Lepas tu korang janganlah sibuk korang ni. Korang hari-hari dah dapat hadiah. Ni. Siapa yang mencadangkan pada Nabi supaya pindah lokasi kan sampai kat Badar tu kan? Lentak. Sa'ad bin Mu'az. Bukan. Bukan. Sikit lagi. Abu Hamzah jawab betul. Sebab dia kata tadi Syaruna jawab tapi dia kata Habab. Habab tak betul ya. Yang betul Hubab bin Munzir. Jadi Hubab bin Munzir. Yang menjawab Hubab bin Munzir ialah Sabiha. Mana kuat Sabiha? Kabiha ke ni? Ni. Tulis ni. Sabiha biha ni. Tulis. Sabiha mahal ni. Okey, pemenang kedua dah kita dah dapat. Sabiha berjaya memenangi hadiah yang kedua. Tepuk tangan. Wiwit. Alhamdulillah. Okey, soalan yang last call. Sabar. Tenang. Jangan marah-marah. Hadiah banyak lagi. Janganlah nangis. Poyolah nangis ni. Okey. Siapakah nama sahabat Nabi yang jeng. Yang masa nak perang dia tengah makan tamar. Dia kata nak masuk syurga senang je. Dia tengah makan tamar, dia pun baling tamar dia. Dia pun pergi perang. Siapakah nama sahabat ni?
Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Cepat, 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 cepat. Takbir! Allahu Akbar, Allah. Okey. Muhammad Firdaus Mazari menjawab, Haikal lambatlah kau. Kau lambat beberapa second aja. Kau lambat second je Umay. Tak apa dapat pahala ya. Muhammad bin Fauz. Ni Firdaus ni, Mazari. Oh, Umay bin Humam. Al-Humam. Oh, dia dah menang malam Tak apalah, aku bagilah malam ni. Nanti kalau dah 2 kali menang, kita bagi orang lain alright. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Min Syam kerana sudi mensponsor hadiah kita pada malam ni. Dan besok kita ada hadiah yang lain. InsyaAllah jumpa lagi. Jangan kecil hati, jangan basah hati. Kita belajar kerana nak ilmu, bukan nak hadiah kan. Hadiah tu rezeki kan. Korang kalau rajin sampai duha, dapatlah hadiah. Alright. Jadi kita akan jumpa lagi pada malam besok. Malam besok kita buka tafsir semula Kita dah buat 2 hari sirah, 2 hari tafsir insya-Allah. Sehingga bertemu lagi pada siaran live FB dekat UNK Ustaz Nazmi Karim Original bersama-sama dengan penaja rasmi kita Min Syam Sendirian Berhad. Dan sebagaimana offer kita daripada Min Syam juga, setiap malam insya-Allah bermula pukul 9 malam sehingga pukul 11 malam Min Syam ada buat jualan offer khusus bagi mereka-mereka yang menghadiri kuliah kita pada malam ni. Ada special harga. Boleh dapati dengan kau hubungilah nombor yang tertera dekat page tu. Aku bukan hafal sangat nombor diorang ni. Semoga Allah berkati kita semua. Dan jaga kesihatan elok. Stay at home. Banyak-banyak berdoa pada Allah. Bersangka baik pada Allah. InsyaAllah Allah selamatkan seluruh ahli keluarga kita. InsyaAllah. Amin. Jangan lupa baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Orang lelaki, suami-suami yang nak pergi beli barang dapur, keluar rumah baca apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Lepas tu baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan amalkan al-habbatus sauda shifaa'un min kulli da'in illa sam. Habbatus sauda, Nabi kata penyembuh segala penyakit kecuali mati. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! Allahu akbar. Takbir! Allahu akbar. Allahu walillahil hamd. Jumpa lagi.